بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi al-alim al-allamah Al-Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, di mana kita menyambung pembacaan kitab Al-Jauharul Mawhub karangan beliau. Kita sampai pada bab yang kelima daripada kitab Al-Jauharul Mawhub. Bagi yang memiliki kitab boleh buka muka surat 30 bagi naskah yang jawi pada kitab yang diterjemah ke Rumi pada muka surat yang 53. Al-Babul Khamis, bab yang kelima, fi fadilatil iman, pada menerangkan tentang fadilat, kelebihan iman. Apa yang dikatakan iman? Iaitu tasdiq pada hati dengan barang yang mendatang dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala. Yakni iman adalah tasdiq. Tasdiq artinya membenarkan. Dan iman adalah suatu bentuk amalan hati, ya, amalan qalb, amal qalb. Jadi iman adalah suatu bentuk amalan hati, iaitu membenarkan dengan hati akan perkara-perkara yang telah dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda telah perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menerima, mempercayai, mentasdikkan, membenarkan dengan hati akan segala perkara-perkara yang disampaikan, dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ianya adalah iman. Namun pengertian iman ini ada banyak pembahagian dia. Ini perbahasan berkenaan iman. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran,
pada menerangkan tentang iman, pada menyatakan tentang lafaz iman ini, iaitu pertama-tama sekali dalam surah Al-Baqarah, pada menerangkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iaitu ciri orang-orang yang bertakwa adalah mereka beriman kepada al-ghaib. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, wa basyiril ladzina amanu, dan khabarkanlah, sukakanlah, berikanlah perkhabaran gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini berbuat amal-amalan yang soleh. Anna lahum jannatin, bahawasanya bagi mereka itu syurga. Syurga-syurga yang mengalir di bawah mahligainya beberapa anak-anak sungai. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, kelebihan kepada orang-orang yang beriman, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas keimanan mereka dan amalan soleh yang mereka kerjakan di dunia ini dengan syurga di akhirat nanti. Sehingga kan ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan apabila seluruh penghuni syurga telah dimasukkan ke dalam syurga, ya, penghuni neraka pun dah dimasukkan ke dalam neraka, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkan daripada neraka siapa yang ada iman walau sebesar biji sawi. Maka dia dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan syurga untuk orang yang iman yang sebesar biji sawi itu pun berlipat kali ganda. Ya? Dikatakan 10 kali ganda luasan dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan suatu kelebihan pada perkara iman. Dan di sini dinyatakan bahawa ketahui olehmu bahawasanya iman itu atas 5 bahagi. Jadi iman itu terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama, iman daripada taklid. Apakah yang dimaksudkan dengan iman taklid? Iaitu iman daripada taklid, iaitu iman yang jadi daripada mengambil perkataan gurunya tiada dengan dalil. Ini yang dimasukkan dengan iman taklid ini adalah iman yang mengikut perkataan daripada gurunya tanpa mengetahui sebarang dalil. Ya. Macam kalau kita bertaklid kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i sebagai contoh, ya. Jadi kaifiat amalan ibadat, ya, di dalam mazhab Syafi'i itu adalah tertegak dengan nas-nas dia dan dalil-dalil yang hanya diketahui oleh Imam Syafi'i. Kalau tanya kita pun tak tahu apa dalil dia angkat tangan waktu takbiratul ihram ataupun waktu daripada rukuk angkat tangan waktu i'tidal. Mana dalil dia? Kita pun tak tahu. Jadi kita bertaklid kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kerana yang tahu dalil dia, yang tahu nas dia,
hadis-hadis yang berkenaan dengan kaifiat solat hanya diketahui oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi begitu juga dengan perkara-perkara iman berkaitan dengan akidah, di mana kita bertaklid kepada mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi rahimahumullah, yang mana asas-asas keimanan sebagaimana yang disusun dalam kita mempelajari akidah, mengenal sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala dengan 20 sifat yang wajib, di mana dalil-dalilnya kita pun tak tahu. Ya, bagi yang tidak mempelajarinya, maka kita pun tak tahu dalilnya. Yang kita hanya tahu sifat-sifat 20, ya, daripada wujud, qidam, baqa sampailah ke akhirnya. Jadi yang mengetahui dalil-dalil ini adalah para imam. Jadi kita sebagai orang yang muqallid, kita bertaklid kepada kenyataan para imam, para guru kita. Dan yang kedua adalah iman daripada ilmu, iaitu iman yang jadi daripada mengenal segala aqaid serta dengan dalil. Ini iman yang terhasil, suatu kepercayaan yang terhasil di dalam hati kita setelah kita mempelajari dalil-dalil, maka kita pun mempercayainya. Ini apabila ada dalil-dalil berkaitan dengan perkara-perkara keimanan itu, maka kita pun mempercayainya berdasarkan dalil-dalil tadi. Maka ini yang dikatakan ilmu yaqin. Dan yang ketiga adalah iman dengan i'yan. I'yan ini terbit daripada perkataan kalimah ain. Ya, ain berarti mata. Namun di sini yang bermaksud bukanlah mata zahir kita yang pada kepala ni. Namun iman yang terhasil dengan muraqabah, menerusi pemerhatian. Muraqabah artinya memerhati. Ya, memerhati dengan pandangan mata hati. Dan iman dengan i'yan iaitu iman yang jadi daripada muraqabah. Yang dimaksudkan dengan muraqabah adalah kita memerhatikan dengan pandangan mata hati kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhasil keyakinan di dalam hati kita, keimanan di dalam hati, daripada pemerhatian kita memandang kepada segala penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, di alam afaq dan di alam anfusi, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi dalam diri kamu sendiri ada berbagai-bagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita perhatikan. Jadi iman yang terjadi, yang terhasil daripada muraqabah hati dengan pandangan mata hati, ya, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala sekira-kira tiada ghaib daripadanya sekejap mata. Yang ini sentiasa memandang kepada kebesaran ilahi di dalam hati, menerusi pandangan mata hati. Itu yang dinamakan iman i'yan, itu atau dikatakan juga sebagai ainul yaqin. Ini keyakinan yang terhasil menerusi kegiatan muraqabah, sentiasa memerhatikan, merenung, memikirkan, ya. Dan yang keempat adalah iman daripada hak. Yang dimaksudkan iman daripada hak iaitu iman yang jadi daripada musyahadah akan Allah dengan hati. Ya. Ini iman yang hak itu terhasil setelah kegiatan muraqabah itu dijalankan. Ini setelah kegiatan muraqabah itu dilakukan berterusan sehingga terhasilnya musyahadah. Ini muraqabah itu kita memerhatikan.
memerhatikan segala kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhasil penyaksian kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan haqqul yaqin. Dan yang kelima adalah iman daripada hakikat, iaitu iman yang jadi daripada keadaannya tiada memandang melainkan akan Allah jua. Ini iman yang hakikat ini adalah iman yang dawam, berterusan, sentiasa dalam keadaan yakin, musyahadah, muraqabah, ya, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan juga ianya sebagai kamalul yaqin, yakni keyakinan yang sempurna. Yakni setiap masa dan setiap keadaan keyakinannya tidak luput daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman daripada taklid itu bagi golongan orang yang awam, ya. Bagi orang-orang yang awam, ya, seperti kita orang-orang awam ni, kita bertaklid, ya, kepada kenyataan-kenyataan perkara-perkara keimanan, apa yang kita pelajari daripada guru-guru kita, apa yang guru-guru kita terima daripada guru-guru mereka, sehinggalah apa yang mereka yakini itu, iman itu, ya, sampai kepada keyakinan para sahabat Nabi SAW, ya. Seperti mana para sahabat beriman dengan segala apa yang Nabi SAW telah khabarkan, lalu mereka tasdikkan dengan hati mereka. Maka iman daripada taklid itu adalah bagi orang awam, ya, seperti kita yang mengikuti perkara-perkara iman, rukun-rukun keimanan dan kenyataan-kenyataan iman, apa yang kita pelajari daripada guru-guru kita, maka itu dinamakan sebagai iman taklid. Dan iman daripada ilmu itu bagi orang yang mengambil dalil, yakni bagi para penuntut ilmu, bagi para pelajar, ya, yang berusaha memahami tentang perkara-perkara keimanan, bersumberkan dengan dalil-dalil yang terambil daripada nas Al-Quran dan hadis, sehingga terhasil keyakinan di dalam hati mereka. Itu dinamakan sebagai ilmu yaqin. Dan iman daripada i'yan itu bagi ahli al-muraqabah, yakni orang-orang yang sentiasa dalam keadaan memerhatikan, yakni berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa bermuraqabah, memerhatikan, ya, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, dan memerhatikan af'al Allah. Dan dinamakan dia sebagai maqam al-muraqabah. Jadi dengan muraqabah itu, ya, muraqabah itu belum terhasil musyahadah lagi. Jadi muraqabah itu masih dalam peringkat memerhati, ya, memerhati macam mengintai-ngintai, nampak belum lagi, ya. Baru nak memerhati, muraqabah, ya. Maka di maqam al-muraqabah itu maka terhasillah pandangan keimanan, keyakinan di dalam hati akan kekuasaan zat ilahi. Dan iman daripada hak itu bagi golongan arifin, yakni orang-orang yang arif billah, yang ma'rifat akan zat Allah, dinamakan dia maqam al-musyahadah, yakni apabila orang-orang yang istiqamah dalam kegiatan muraqabah, zikrullah dan beramal ibadah, beramal soleh, sehingga terhasil bagi mereka penyaksian, ya, musyahadah. Musyahadah artinya penyaksian. Penyaksian yang dimaksudkan di sini bukanlah penyaksian dengan mata kepala, tetapi dengan pandangan mata hati, ya, kerana iman adalah amalan qalb, itu amalan hati, dia bukan amalan lisan, ya, semata-mata, ya. Namun ada pembahagian bagi iman tu berkaitan dengan ucapan lisan, itu akan dijelaskan nanti, ya. Namun yang dimaksudkan dengan iman di sini adalah yakin, tasdiq, ya. Dan iman daripada hakikat itu
bagi waqifin, dinamakan dia maqam al-fana, kerana fana mereka itu akan yang lain daripada Allah, tiada pandang mereka itu melainkan Allah Ta'ala jua. Ini orang-orang yang sentiasa dalam muraqabah sehingga terhasil musyahadah, sehingga terhasillah fana. Ya? Maka fana yang dimaksudkan ini adalah fana mereka itu daripada yang selain daripada Allah. Ini fana ingatan mereka, pandangan mereka pada memandang yang selain Allah. Ini pandangan mereka hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun iman daripada haqiqatul haqiqah, ini iman yang lebih tinggi lagi, maka iaitulah bagi segala mursalin, ini sekalian para-para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan sekalian para-para rasul, maka tiada jalan bagi menyatakan dia wallahu a'lam, kata Syekh, iaitu pada menyatakan iman yang dicapai oleh para-para anbiya dan para-para rasul itu tidak dapat kita nak menjelaskannya kerana hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui. Sabda Nabi SAW, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil arkani. Artinya al-iman, iman itu, bermula iman itu ma'rifatun bil qalb, itu mengenal dengan hati. Yakni tasdik hati dengan barang yang mendatang dengan dia oleh Rasul daripada Allah Ta'ala. Yakni apa yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah diterimanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menerusi perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, ya. Lalu baginda Nabi SAW menyampaikannya kepada sekalian umatnya. Ya. Jadi bermula iman itu adalah mengenal dengan hati akan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Maksudnya kita mengenal dengan hati, membenarkan, mentasdikkan dengan hati akan perkara-perkara yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, khasnya tentang keesaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sekalian para nabi dan para rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tentang akhirat, hari akhirat, dan tentang takdir yang baik dan buruk semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu kita mentasdikkan segala perkara-perkara ini dengan hati kita. Ini kita membenarkan dengan hati kita akan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan dengan hati kita tentang kewujudan para malaikat, meyakini dengan hati kita akan para rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitabnya yang telah diturunkan, takdirnya, ya, dan kehidupan akhirat. Ini yang dikatakan sebagai iman. Dan perkataan al-imanu ma'rifatun bil qalb. Pertama dengan qalb, ma'rifat dengan qalb, yakni menghasilkan pengenalan kita terhadap perkara-perkara keimanan itu dengan hati kita. Dan wa qaulun bil lisan, dan perkataan dengan lidah, yakni kita mengucapkannya dengan lidah, membenarkannya dengan lidah, iaitu dengan penyaksian kita mengucapkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kita beriman dan kita mengucapkan dengan lisan kita akan kalimat penyaksian kita sebagai tanda keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Wa amalun bil arkan, dan
Bukan sekadar tasdik dengan hati dan perkataan dengan lidah. Sebaliknya, dikaitkan juga dengan amalan dengan segala anggota tubuh badan. Wa amalun bil arkan. Jadi dimaksudkan dengan iman itu pada segi lughahnya, pada segi bahasanya, iman itu artinya qabul. Yani kita menerima, mentasdikkan dengan hati. Ya. Dan kita pegang dengan i'tiqad, dengan kepercayaan yang kuat. Ya. Dan kita mengiktiraf kepercayaan itu. Ya. Dan segala penerimaan, i'tiqad dan pengiktirafan ini adalah kita lakukan dengan hati kita. Ya. Kerana iman itu adalah amalan qalb. Dan pada sudut syaraknya, pengertian iman itu bermaksud penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikrarkan dengan lidah kita dan menghasilkan ketakwaan, khudu', kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan tempat iman itu Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan ianya bertempat di dalam hati. Ini iman itu ada mahal baginya, ini ada tempat kedudukan baginya. Ya. Sebagaimana otak itu ada tempat baginya, iaitu diletakkan dalam tempurung kepala kita. Begitu juga iman itu ada tempat baginya yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkannya di dalam hati. Dan amal-amal ibadah itu adalah bagi membenarkan apa yang kita benarkan dengan hati kita. Ini bagi membuktikan segala kepercayaan hati kita itu yang ada di dalam hati kita, maka kita lakukannya amalan-amalan ibadah bagi membenarkan segala kepercayaan kita di dalam hati itu. Ya. Jadi iman itu adalah suatu bentuk tasdik yang teguh, yang jazam, ya, terhadap zat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengesakannya. Dan seterusnya iman berkait juga dengan kepercayaan kita kepada para malaikat. Ini iman itu bukan hanya kita beriman kepada Allah sahaja. Ya. Di sana ada rukun-rukun keimanan. Di mana pernah malaikat Jibril alaihi salam, ya, datang dalam majlis para sahabat bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman dan bertanya tentang ihsan dan bertanya tentang hari kiamat. Ya. Pada menerangkan iman itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawa iman itu adalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya dan pada kitab-kitab yang telah diturunkannya dan para rasul yang telah diutuskannya, dan beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada segala takdir yang baik dan yang buruk adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman pada sifatnya, pada sifat keimanan itu ada keimanan yang bersifat ringkas, ya, dan ada keimanan yang bersifat terperinci. Ya. Keimanan yang bersifat ringkas itu dinamakan sebagai iman mujmal, yakni kepercayaan yang dipercayai secara ringkas tu. Maksudnya kita beriman kepada Allah tu dengan secara ringkasan, ya, dengan kenyataan yang ringkas. Dan ada juga iman yang diistilahkan sebagai iman mufassal, yakni iman yang dihuraikan dengan lebih terperinci. Yang dimaksudkan dengan iman yang mujmal atau iman yang ringkas itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana asma'-asma'nya,
sebagaimana zatnya, sebagaimana asma'-asma'nya, sebagaimana sifat-sifatnya, kita beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan zatnya, sifat-sifatnya dan segala af'alnya dan asma'-asma'nya, kita beriman, kita yakin dan kita percaya, kita membenarkan dan kita menerima segala ahkam-ahkam syariat yang telah ditaklifkan, yang telah dibebankan ke atas kita, dan kita mengucapkan dengan lidah kita dan kita membenarkan dengan hati kita. Itu yang dimaksudkan dengan iman secara ringkas. Manakala iman yang bersifat terperinci adalah iman kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada lebih perincian yang perlu kita pelajari. Itu apakah sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala? Apakah sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah sifat-sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita beriman kepada segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah suci daripada segala sifat-sifat yang kekurangan dan kelemahan. Dan kita beriman kepada sekalian para malaikatnya dan sekalian kitab-kitab yang telah diturunkannya kepada Nabi Musa alaihi salam, kepada Nabi Daud alaihi salam, kepada Nabi Isa alaihi salam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan suhuf-suhuf yang telah diturunkannya. Dan kita beriman kepada sekalian rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala telah utuskan untuk menyampaikan syariatnya. Dan kita beriman dengan hari akhirat. Dia beriman dengan hari akhirat. Seterusnya beriman dengan segala takdir yang baik dan yang buruk, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan keimanan yang secara terperinci yang perlu kita fahami. Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya'u wa samaratuhul ilm. Bermula iman itu bertelanjang dan pakaiannya takut akan Allah dan perhiasannya malu daripada Allah pada mendatangkan barang yang ditegahnya, dan buahnya adalah ilmu serta beramal. Jadi iman menurut kenyataan para ulama bahawa iman itu adalah qaul dan amal. Jadi secara ringkasnya iman itu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu satu bahagian yang melibatkan ucapan, satu bahagian lagi melibatkan amalan tubuh badan. Ya. Ucapan yang dimaksudkan ucapan di sini iaitu qaul. Ya. Menurut kata ulama, al-iman itu adalah qaul dan amal. Ya. Ini iman itu terdiri daripada qaul dan amal. Qaul yang dimaksudkan dengan qaul di sini, qaul ini terbahagi kepada dua, iaitu apa yang diucapkan. Qaul artinya perkataan, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan. Ya. Jadi apa yang kita ucapkan ini terbahagi kepada dua. Satu, apa yang kita ucapkan dengan hati kita, dan satu lagi apa yang kita ucapkan dengan lidah kita. Apa yang kita ucapkan dengan hati kita ini dipanggil qaul qalb. Itu perkataan hati, qaul qalb. Apa yang kita ucapkan dengan lidah dinamakan sebagai qaul lisan. Ya. Jadi qaul ini apabila dikatakan sebagai qaul qalb, ini perkataan hati, ianya juga bermakna tasdiq. Ini yang dimaksudkan sebagai tasdiq. Maksudnya iman itu adalah tasdiq. Jadi apabila
iman itu dikaitkan dengan tasdiq, ianya merujuk kepada qaul qalb, iaitu perkataan hati kita, membenarkan segala kenyataan-kenyataan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengertian tasdik ini juga membawa maksud ma'rifah. Ini apabila kita sudah terhasil ma'rifat, pengenalan kepada perkara-perkara keimanan itu, maka kita membenarkan dengan hati. Kerana itu Nabi SAW menyatakan bahawa al-imanu ma'rifatun bil qalb. Iman itu adalah ma'rifah dengan hati. Ya. Jadi qaul qalb, perkataan hati itu dinamakan juga sebagai tasdiq dan dimaksudkan juga sebagai ma'rifah. Atau dalam istilah lain ianya disebut sebagai yakin. Ya. Ataupun disebutkan sebagai niat. Ya. Itu adalah qaul qalb, perkataan hati. Tapi adakah seseorang yang hanya ada qaul qalb sahaja dikatakan sebagai beriman? Tidak, ya. Kerana iman itu dia merangkumi qaul dan amal. Dan bukan sekadar qaul qalb sahaja. Iman itu menuntut kepada qaul lisan juga, iaitu pengucapan dengan lisan kita. Bagi membuktikan bahawa kita beriman kepada Allah, maka perlu dilafazkan dengan lidah kita. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu syarat kalau orang nak masuk Islam, dia mesti kena mengucap dua kalimah syahadah. Ya? Dengan qaul lisannya dan dengan hatinya dia mentasdikkan kebenaran qaul tersebut. Dan seterusnya amal. Dan amal ini juga terbahagi kepada dua, iaitu amal qalb dan amal qalib. Jadi amal qalb ini seperti mana yang kita maklum adalah amal-amalan hati yang seperti taubat, syukur, sabar, khauf, roja, ikhlas, taubat, inabat, taslim, redha, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah bentuk-bentuk amal qalb. Amalan hati. Manakala amal qalib iaitu amal yang melibat seluruh anggota tubuh badan ataupun dipanggil amal jawarih atau amal bil arkan, ya, atau diistilahkan sebagai amal bil qalib. Ya, kalau qalb artinya hati, kalau qalib artinya seluruh anggota tubuh badan. Ya. Jadi amal berarti amal qalb dan amal qalib. Dan amal qalib ini seperti yang kita maklumi, segala amal-amal yang melibatkan tubuh badan kita, anggota tubuh badan kita, solat, puasa, ya, ibadah haji dan sebagainya. Jadi segala amar ma'ruf dan nahi mungkar ini juga termasuk dalam kategori amalan dengan tubuh badan. Jadi iman adalah kesempurnaan kedua-dua perkara ini, qaul dan amal. Ya. Dan di sana baiklah kita beri laluan untuk azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung sikit lagi. Berkenaan iman ini adalah rangkuman dua perkara, iaitu qaul dan amal. Dan menurut setengah ulama, ya, ditambahkan lagi dengan niyah, ya, bagi melengkapkan, iaitu iman itu ibarat daripada berhimpunnya tiga perkara itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu iman adalah ma'rifat dengan qalb yang merujuk kepada niat atau tasdiq atau ma'rifat. Dan iman juga bermaksud wa qaulun bil lisan, itu dengan pengucapan lidah, merujuk kepada pengucapan dua kalimah syahadah dan tasbih, takbir, tahlil, ya, dan tilawah Al-Quran, yang mana dengan pengucapan lidah ianya dibacakan. Dan wa amalun bil arkan, dan amal di sini terbahagi kepada dua, itu amal qalb dan amal qalib. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan iman itu adalah perhimpunan keempat-empat perkara itu, iaitu qaul qalb, qaul lisan, amal qalb dan amal bil arkan. Barulah dinamakan keimanan yang sempurna, ya. Kerana kalau hanya dengan berdasarkan qaul qalb sahaja, itu dengan tasdik sahaja, seseorang itu dikatakan beriman, maka ianya tidak sempurna, ya. Kerana sebagaimana yang kita tahu, iblis juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Iblis juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keimanan itu hanyalah tasdik ataupun ma'rifat, yakin kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Namun terdapat kekurangan pada segi qaul lisan dan amal qalb dan amal qalib, iaitu keengganan iblis untuk sujud kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Insya-Allah nanti kita akan sambung kuliah pengajian tentang kelebihan fadilat iman, ya. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar ni dapatlah kita perolehi manfaatnya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan untuk kita sampaikan insyaAllah apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat.
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita berdoa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك.